Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan ke atas pensyarah iaitu Dr. Nordiana binti Abdul Jabbar dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Sebelum itu, nama saya Muhammad Mustaqim bin Ayub, nombor metrik C19A0210. Baiklah, dalam kajian ini saya akan menerangkan mengenai pentaksiran laporan akhir dengan tajuk kajian analisis kerelevanan karya-karya agung pada masa kini mengikut ciri-ciri karya. Baiklah, dalam bahagian pengenalan ini saya akan menerangkan definisi karya-karya agung dan cerita jenaka. Perkembangan tamadun sesuatu bangsa telah menyumbang terhadap penemuan-penemuan karya-karya agung yang memiliki nilai warisan setara dengan cerminan budaya yang terdapat dalam sesebuah bangsa itu. Malahan juga penemuan karya-karya agung ini juga melambangkan keunggulan daya cipta atau hasil kreativiti. Sementara itu, nukilan tersebut dihasilkan oleh golongan bijak pandai yang terdiri daripada karyawan, seniman, ahli fikir dan ahli falsafah. Begitu juga dengan ilmuwan-ilmuwan yang didapati pada hari ini menurut Hasan Ahmad 2005. Manakala pada definisi cerita jenaka adalah merupakan sejenis sastra lisan yang mengandungi unsur humor atau kelucuan yang dapat menghiburkan hati para pendengar dan pembacanya. Unsur lucu dapat dilihat melalui sifat watak yang ditonjolkan seperti mana yang terdapat pada cerita jenaka berjudul Lebah Malang, Pak Kadok dan Si Luncai yang memaparkan watak dan perwatakan yang lucu yang dapat mencuit hati kita. Baiklah, dalam bahagian objektif kajian yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri karya agung Melayu yang terdapat pada cerita jenaka berjudul Si Luncai, Pak Kadok dan Lebah Malang. Dan yang objektif yang kedua, menganalisis kerelevanan karya agung Melayu menerusi cerita jenaka iaitu yang berjudul Si Luncai, Pak Kadok dan Lebah Malang. Dan manakala persoalan kajian pula, yang pertama, apakah ciri-ciri karya agung Melayu yang terkandung dalam cerita jenaka berjudul Si Luncai, Pak Kadok dan Lebah Malang? Seterusnya, sejauh manakah kerelevanan karya agung Melayu menerusi cerita-cerita jenaka iaitu berjudul Si Luncai, Pak Kadok dan Lebah Malang? Baiklah, dalam bahagian metodologi kajian, yang pertama, kepustakaan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah penting bagi mendapatkan maklumat atau kuasa ilmu bagi tujuan kajian ini. Oleh itu, kaedah kepustakaan merujuk kepada pencarian data dan maklumat daripada bahan dokumen yang bersifat sekunder. Di samping itu, pengumpulan beberapa bahan dan sumber rujukan didapati di perpustakaan yang dikunjungi oleh pengkaji iaitu Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Seterusnya adalah kaedah teks. Bagi melengkapkan lagi kajian ini, pengkaji telah melakukan pembacaan terhadap cerita-cerita jenaka yang terpilih. Yang pertama adalah Si Luncai, Pak Kadok dan Lebah Malang. Seterusnya, cerita-cerita jenaka yang dipilih ini akan diteliti mengenai kerelevanan cerita-cerita tersebut pada masa kini dan menganalisis ciri-ciri karya agung yang terkandung dalam cerita-cerita jenaka ini. Dan yang seterusnya adalah laman web, kaedah laman web. Pengkaji juga telah menggunakan kaedah internet untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi melengkapkan kajian ini. Seterusnya, pengkaji juga telah melayari di internet bagi mendapatkan sumber maklumat berkaitan dengan kajian ini. Baiklah, dalam analisis kajian, antara ciri-ciri karya Melayu yang akan dikaji melalui cerita jenaka yang terpilih, yang pertama adalah lambang dan pesanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat, pengkaji mendapati bahawa cerita jenaka berjudulkan Lebah Malang memperlihatkan kejadian-kejadian malang yang menimpa dirinya tanpa diduga. Merujuk petikan 1 di bawah. Petikan 1 di atas menjelaskan bahawa nasib Pak Lebah yang sungguh malang pada ketika itu
apabila mendapati hasrat yang hendak dikecapi olehnya tidak kesampaian. Bahkan juga terdapat perkara-perkara buruk diiringi pula dengan kejadian-kejadian yang tidak diduga menimpa dirinya. Sehubungan dengan itu, perkara-perkara malang yang menimpa Pak Lebay dapat ditangani dengan sebaiknya jikalau kita sentiasa berhati-hati dan berfikiran rasional dalam mengambil sesebuah tindakan itu. Tidak dapat dinafikan perkara malang yang hadir tanpa diduga tidak semestinya tidak boleh ditanganinya dan diatasi dengan baik, sebagai contoh pada petikan 2 di bawah. Pak Lebay tidak sepatutnya menanggalkan pakaiannya sehingga tinggal seurat benang sahaja, tetapi gunalah akal sebaiknya untuk mengatasi masalah tersebut secara rasional dan bijaksana ketika bertindak. Menerusi cerita jenaka berjudulkan Pak Kadok menggambarkan bagaimana masyarakat bawahan yang terdiri daripada golongan-golongan hamba yang tidak diberikan kepentingan sewenang-wenangnya mudah ditipu daya oleh golongan pemerintah dan para pembesar yang lain. Seperti mana yang berlaku pada Pak Kadok yang dikatakan mudah diperdayakan disebabkan kebodohannya yang tidak dapat berfikir dengan baik. Situasi ini dapat diceritakan pada petikan 3 di bawah. Pesanan yang boleh digarap dalam penceritaan Pak Kadok bukanlah sekadar cerita jenaka semata-mata, tetapi ia turut memberikan nasihat secara halus kepada seluruh khalayak masyarakat untuk tidak sesekali mudah terpengaruh dengan menurut kata-kata perintah tanpa berfikir sejenak, sehingga dapat mengakibatkan tindakan yang dibuat secara melulu sudah pastinya akan membuatkan hasil yang tidak baik. Merujuk pada penceritaan Si Luncai di bawah cerita jenaka, menceritakan watak yang bernama Si Luncai dapat berdepan dengan pelbagai cabaran yang dilaluinya dengan menggunakan tipu helah untuk melepaskan diri. Sebagaimana yang terdapat pada petikan 4 di bawah menjelaskan bagaimana setiap tipu daya yang dikenakan terhadap raja dan hulu balang diraja yang merancang untuk membunuhnya, seperti yang tertakluk pada petikan di bawah. Walau bagaimanapun, bab kata pepatah, sepandai-pandai tukang melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Inilah yang terjadi pada Si Luncai apabila mendapati dirinya sudah cukup selamat dengan tipu helah yang dilakukannya terhadap masyarakat. Akhirnya Si Luncai telah didapati mati kerana telah dibunuh oleh Tuan Puteri sendiri. Sehubungan dengan itu, pengajaran dan ikhtibar yang boleh diambil daripada penceritaan tersebut adalah mendorong diri kita untuk tidak sesekali melakukan penipuan dalam setiap perkara, kerana kelak akan membinasakan diri kita jua. Analisis kerelevanan karya-karya agung menerusi cerita-cerita jenaka pada masa kini. Pengkaji mendapati bahawa cerita-cerita jenaka yang berkisahkan Lebay Malang, Pak Kadok dan Si Luncai mempunyai elemen-elemen didaktik. Misalnya, dalam kandungan penceritaan itu tertulisnya nilai-nilai murni pengajaran, ikhtibar dan boleh juga dijadikan sebagai wadah dalam penyampaian secara berkias melalui teguran, bimbingan, nasihat serta didikan diri serta mendidik diri masyarakat untuk berperilaku baik. Pengkaji berpendapat bahawa cerita-cerita jenaka merupakan salah satu daripada karya-karya agung Melayu yang sangat relevan diguna pakai pada masa kini, kerana di dalamnya terkandung elemen-elemen yang boleh mendidik jiwa dan sahsia diri masyarakat. Bukan itu sahaja, ia menjadi penggerak utama bagi memartabatkan lagi karya-karya Melayu terus berkembang dan dipertahankan sehingga kini. Kesimpulannya, karya agung adalah karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, budaya dan pemikiran yang luar biasa dalam tamadun atau tradisi sesuatu bangsa. Karya itu dianggap sebagai warisan bangsa dan erti kata lain bahawa ia mewakili minda dan pengalaman bersama, iaitu dimiliki kolektif secara bersama. Sehubungan dengan itu, pengkaji menyeru masyarakat untuk memartabatkan karya-karya agung Melayu yang meliputi naratif lisan bermula sejak dahulu lagi
Hal ini dikatakan demikian kerana di dalamnya terkandung elemen-elemen pengajaran moral, nilai-nilai murni yang merangkumi aspek didaktik sekaligus ia berpotensi menjadi medium didikan buat seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih.